Nanti kalau kita klik kalau tuan-tuan perempuan balik nanti tengok dekat sunnah.com tu, bila kita klik Sahih Bukhari nanti dia akan keluar nombor-nombor. Bila keluar nombor, dia ada range nombor dia tu. Klik lagi, dia main klik-klik je, tak boleh patah balik. Macam tu je lah. So hadis nombor berapa Sahih Bukhari ni? 1379. Jadi hadis ini riwayat Abdullah bin Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar, iaitu yang selalu disebut sebagai Ibnu Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, iaitu ayahnya iaitu Umar dan juga Abdullah ini. Katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi. Jadi kata Nabi, sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila mati, maksudnya setiap daripada kita ni apabila kita mati nanti, urida, dibentangkan, diperlihatkan, alaihi, kepadanya, ke atasnya, maq'aduhu, iaitu tempatnya, tempat duduknya, bil ghadati wal 'ashyi, pada waktu pagi dan petang. Jadi dalam kubur nanti kita diperlihatkan apa? Pagi dan petang. Tempat tinggal kita di akhirat nanti. Belum lagi dihisap, tapi dah tahu dah. Jadi kadang timbul juga soalan, jadi apa, kenapa perlu hisap lagi kalau dah tahu? Hisap itu untuk apa? Supaya manusia tu nanti dia puas hati. Bila dah dihisap, nanti bila dia dah masuk dalam syurga ataupun dicampakkan dalam neraka, mereka akui, nanti kita akan tengok dalil dia. Mereka akui memang mereka sendiri yang menyebabkan ataupun layak mereka menerima syurga ataupun neraka. Tapi sebelum berlakunya hari perhitungan itu, pagi dan petang kata Nabi, kita akan dibentangkan apa dia? Tempat tinggal kita. Jadi macam mana perasaan calon-calon syurga? Mereka akan minta dekat Allah, ya Allah segerakan hari kebangkitan. Kami nak masuk syurga bersama dengan keluarga kami. Setiap hari, bayangkanlah, bila berlaku hari kiamat, kita pun tak tahu. Tunggu. Tapi setiap hari diperlihatkan nikmat syurga. Adapun ahli neraka, macam mana keadaan dia? Sudah tentulah diminta tangguh. Jadi kata Nabi lagi, in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Jika ia adalah salah seorang daripada ahli syurga, maka dia akan menjadi ahli syurga. Wa in kana min ahlin nar, dan jika ia adalah daripada ahli neraka, maka dia akan termasuk ahli neraka. Jadi maksudnya siapa yang dia tu calon syurga, dia akan nampak apa? Syurga. Siapa tu calon neraka, dia akan diperlihatkan neraka. Lepas tu dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada kita, hadza maq'aduka. Jadi malaikat kata kepada kita, inilah tempat tinggal engkau nanti. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Benda tu berlaku sampai bila? Sampai berlaku hari kebangkitan. Jadi bayangkan setiap hari sampai berlaku hari kebangkitan. Cuba kita tengok Sayyidina Umar, ataupun Rasulullah, ataupun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, orang-orang yang mulia di antara kita yang terawal dulu. Berapa umur Rasulullah? 63 tahun. Berapa umur Abu Bakar? 63 tahun. Berapa umur Umar? 60 lebih juga. Di antara 5 tu, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 4 daripadanya wafat umur 60 lebih. Uthman je 80 lebih. Tapi cuba bandingkan dah berapa tahun mereka wafat. Dan 1000 tahun dah mereka wafat. Dan 1000 tahun punya masa dengan umur mereka mana panjang lagi? Panjang lagi tempoh mereka mati berbanding umur. Berapa lama mereka sengsara menderita untuk memperjuangkan agama ini? Lagi separuh daripada umur. Tapi bila mereka mati, bayangkan berbaloi tak? Setiap pagi dan petang diperlihatkan syurga. Seronok.
Sangat seronok. Tapi bayangkan orang-orang musyrik yang dia berbantah-bantah, mereka saling bertanya, benda apa yang Muhammad bawa ni? Menyebabkan hari ini Abu Jahal dah 1000 tahun mati, apa berlaku kepada dia sekarang? Oh, menyesal sungguh dia. Tu kira macam apa? Jangan macam tu, nanti kamu tahu akibat dia. Macam mana kita cakap dekat budak-budak. Budak tak tahu lagi, kita kata jangan masuk longkang tu, kamu tahulah nanti. Sekali kena gigit dengan tebuan tanah, menangis dia. Tapi tak apa, boleh buat pergi klinik, boleh rawat lagi. Yang ni nak rawat macam mana lagi, dah tak boleh nak patah balik. Nak minta tangguh mati, dah mati dah. Jadi tak berbaloi langsung sikap mereka yang berselisih dan juga berbantah-bantah tentang hari kiamat, tentang Quran. Jadi pengajaran dia untuk kita apa dia? Macam kita lah. Jangan bertangguh untuk buat kebaikan. Jangan bertangguh untuk buat kebaikan. Boleh jadi apa dia? Kebaikan itu tak berulang. Macam Abu Jahal berbanding Abu Sufyan ada peluang. Kita kata tak apa, anak kita tak belajar Quran lagi tak apa. Lagi umur dia dah pencen ke nanti, ataupun dia dah dewasa nanti, dia tahulah nak belajar Quran. Sekarang ni biarlah dia budak-budak lagi. Tengok kehidupan orang-orang musyrikin Mekah yang membantah Rasulullah. Bukan semua sempat beriman. Jadi tak ada istilah nanti. Kebaikan itu tak sama ketika peluang Allah bagi yang pertama kali. Sebab tu ada seorang perempuan, dia meratap selepas kematian ahli keluarga dia. Kemudian Rasulullah tegur dia, jangan meratap. Dia kata, engkau tak tahu macam mana perasaan. Memanglah sedih lah kan, keluarga meninggal. Kemudian Rasulullah tinggalkan dia. Ada orang beritahu dekat perempuan itu, yang kau tahu tak siapa yang cakap kepada engkau tadi itu? Dia kata, tak tahu. Siapa tu? Itulah dia Nabi Muhammad. Jadi sekarang baru dia tahu. Lepas tu dia terus cari Rasulullah. Dia kata, sekarang aku dah bersabar. Sekarang aku dah bersabar. Jadi kata Rasulullah apa dia? Sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Maksudnya sekarang kamu bersabar, yalah itu nilai sabar kamu sekarang. Dapatlah pahala kebaikan kalau kamu bersabar. Tetapi yang sabar tadi tu, kamu dah kehilangan dah. Jadi maksudnya apa dia? Kebaikan itu tak sama. Kebaikan yang datang pada waktu ini tak sama dengan kebaikan yang berlaku akan datang. Sebab tu jangan bertangguh. Tengok apa yang berlaku kepada Abu Jahal. Dia bukan tak percaya dengan Quran ini. Sebab tu mereka mengintai-intai Rasulullah baca Quran tiap-tiap malam. Tapi hati mereka keras, berbantah-bantah, menyebabkan dia tidak berpeluang untuk menerima Islam. Sampai dah dimati dalam perang Badar. Dan sekarang cuba lihat dalam tempoh berapa tahun je dia membantah Rasulullah. Hanya lebih kurang 15 tahun je. Sebab Rasulullah jadi Nabi umur 40. Rasulullah jadi Nabi umur 40. Perang Badar berlaku setelah 15 tahun. Jadi maksudnya umur Nabi 55. Jadi pada perang Badar matinya Abu Jahal. 15 tahun dia hanya berbantah-bantah, dia menyesal sampai hari ini. Pagi dan petang diperlihatkan inilah dia tempat tinggal kamu. Sampai bila di hari-hari diingatkan itu? Sampai hari kiamat. Kenapa dikatakan begitu? Sebab dulu mereka tidak percaya. Nampak tak sekarang kata Allah? Kata malaikat. Jadi Allah kata dalam surah An-Naba apa? Kalla, jangan begitu. Nanti kamu akan tahu. Sebab tu daripada sekarang kita kena mengaji Al-Quran ini sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab Quran ini dia satu-satunya lah kitab yang mengajar kepada kita tentang apa yang berlaku di alam mahsyar, di dalam kubur nanti. Kalau kita beriman, kita akan diperlihatkan. Kalau kita beriman dan melaksanakan perintah-perintahnya, kita akan diperlihatkan. Sebab tu nanti bila berlaku hari kebangkitan pula, mereka akan diperlihatkan apa? Tentang amal-amal mereka tu yang telah mereka tinggalkan. Tengok dalam surah Al-Infitar, surah 82 ayat 5. Surah 82 ayat 5. Muka surat 587. 587.
Jadi Allah sebut apa di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jadi setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah mereka dahulukan dan apa yang mereka tangguhkan. Ayat ini ada 3 tafsiran. Tapi paling-paling kita nak ambil untuk kita faham hari ini, apa dia? Nanti manusia yang ingkar ni akan lihat apa yang telah mereka lakukan dulu, sikap mereka berbantah-bantah itu. Dan apa yang mereka tangguhkan untuk beriman itu, mereka akan diperlihatkan di akhirat nanti. Jadi sekarang mereka dibangkitkan. Kemudian nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka. Bila dalam neraka, mereka akan buat pengakuan bahawa mereka telah dibangkitkan. Dulu mereka tak percaya tentang apa? Hari kebangkitan. Jadi dalam surah 40 ayat 11. Surah 40 ayat 11. Tengok daripada ayat 10. Muka surat 468. 468. Surah 40 ayat 10 hingga 11. Muka surat 468. Ke surat 468 ayat yang ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ. قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Jadi sesungguhnya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yunadauna, mereka akan dipanggil. Lamaqtullahi akbar, kebencian Allah, kemurkaan Allah itu lebih besar daripada kebencian kamu ke atas diri kamu. Sekarang orang-orang musyrik, dia menyesal dan dia menyalah-nyalahkan diri dia. Kerana apa? Tempat mereka sekarang adalah neraka. Setelah mereka betul-betul dibangkitkan, mereka sekarang dibangkitkan untuk bawa pergi neraka. Mati tadi diperlihatkan tempat neraka dah. Kemudian dibangkitkan pula, lepas dihitung amalnya, diperlihatkan apa yang mereka lakukan, dicampakkan dalam neraka. Jadi mereka sangat benci kepada diri mereka. Tapi kata Allah apa dia? Kata malaikat kepada mereka apa dia? Bencinya Allah tu lebih besar daripada bencinya kamu terhadap diri kamu hari ini. Bila? Tak kala dulu kamu diajak untuk iman tapi kamu ingkar. Jadi kemurkaan Allah terhadap orang yang ingkar ini sangat besar. Qalu,
Sekarang mereka kata apa dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, Engkau telah matikan kami isnataini, 2 kali. Macam mana mati 2 kali? Mula-mula kita tak diciptakan lagi. So mati ni apa dia? Roh dengan jasad terpisah. Jadi ketika sebelum kita dilahirkan, mana ada kita di atas muka bumi ini? Kemudian kita dihidupkan sekali. Kemudian kita mati lagi. Untuk masuk ke alam kubur, alam barzakh. Lepas tu dibangkitkan balik. Okey, sekarang mereka kata apa dia? Kami dah mati 2 kali. Dan kami dah hidup 2 kali. Sekarang mereka dah iktiraf apa? Hari kebangkitan. Dulu mereka kata apa dia tentang hari kebangkitan? Ini suatu yang ajib. Ini suatu yang pelik, yang kehairanan kami dibuatnya. Cerita kartun ni. Nak dibangkitkan balik. Tapi sekarang mereka sendiri kata apa dia? Kami ini telah dibangkitkan oleh kamu 2 kali. Lalu mereka pun mengiktiraf. Mereka pun mengakui tentang apa? Dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa dia? Mengingkari hari pembalasan itu. Jadi dia tanya kepada Allah, fahal ila khurujim min sabil. Apa maksud dia? Ada tak jalan keluar bagi kami untuk keluar dari neraka ini? Dalam surah yang kita dah tadabbur dulu, surah As-Sajadah, mereka minta untuk apa dia? Untuk kembali ke dunia beramal. Sebab mereka sekarang dah jadi orang yang yakin tentang hari kebangkitan. Jadi topik paling besar, antara yang terbesar dalam Quran, cerita tentang apa sebenarnya? Hari kebangkitan. Sebab tu Nabi ditugaskan, salah satunya apa dia? Untuk nak bagi tahu kepada orang-orang yang beriman di mana tempat dia berakhir nanti. Bayangkan kalau kita tak diceritakan tentang syurga ni, ada tak rasa teruja nak masuk syurga kalau tak diceritakan? Sebab tu selalu kita sebut apa dia? Kena belajar Al-Quran ini siapa? Kita dan ahli keluarga kita. Supaya apa dia? Sentiasa teruja nak pergi ke syurga Allah. Kalau tidak, jadi macam orang-orang musyrik yang dia bertangguh, akhirnya menyesal. Na'udzubillah. Maukah kita jadi seperti Abu Jahal? Hanya 13 tahun mereka membantah Rasulullah. 15 tahun tadi kita sebut. Tetapi pagi dan petang sudah 1000 tahun lebih diperlihatkan apa dia? Maq'adunnya, tempat tinggalnya, tempat duduknya nanti. Dia punya apa? Maksud tempat duduk tu bukan duduk macam ni. Seat lah, seat mereka dalam neraka tu. Jadi na'udzubillah min zalik. Jadi Allah kata kalla, jangan begitu. Jadi macam mana cara nak buat manusia ni dia berfikir lagi? Ingat tak lagi dalam surah Al-Mulk, dalam surah As-Sajadah, bagi orang-orang yang ingkar ni, antara cara untuk manusia ni boleh berfikir supaya mereka beriman kepada Allah adalah dengan memperlihatkan kebesaran Allah. Sebab tu ayat Quran ni ada berapa jenis? Ayat Quran, ayat Allah. Pernah dengar perkataan ayat? Apa itu ayat? Ayatullah. Ayat ni kita kata ayat lah Ustaz. Ayat ini maksudnya alamat. Alamat, tanda-tanda Allah. Nak mengenal Allah, nak mengesakan Allah, nak mengakui tentang kebesaran Allah, pertama ialah ayat. Ayat apa? Al-Quran. Macam tadi kita diceritakan tentang hari kiamat dan sebagainya. Dekat mana boleh baca cerita tersebut? Dalam Quran je. Macam mana nak tengok cerita tentang alam barzah? Masih lagi nak rujuk mastika? Tak boleh dah lah. Mastika pun dah tak ada kan? Dan satu lagi apa disebut sebagai ayat kauniyah. Cuba sebut ayat Al-Kauniyah. Kauniyah ni apa dia? Penciptaan lah. Penciptaan makhluk. Kedua-duanya ayat ini Allah perintahkan kita untuk ditadabbur. Tadabbur ini bukan hanya tadabbur Quran, mesti juga tadabbur alam yang Allah cipta ini. Sebab apa? Bila kita tadabbur, betul-betul menghayati alam ini, kita akan menemui apa?
kita akan menemui apa? Kehebatan, keajaiban. Dalam surah 51, ayat yang ke 20, 21. Cuba tengok. Surah 51 ayat 20, 21. Muka surat 521. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi itu, wa fil ardi ayatun, tu ayat, apa maksud ayat tadi? Alamat, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah. Untuk siapa? Lil muqinin. Apa maksud al muqinin? Orang-orang yang yakin. Jadi macam mana antara cara, kaedah untuk jadikan seorang itu beriman dan lebih yakin kepada Allah? Dengan dia mentadabbur apa? Bumi. Dalam ayat ni Allah kata bumi. Ard tu, bumi itu. Sebab apa? Nanti dia akan menemui apa dia? Kebesaran, kehebatan ciptaan dan kejadian ini. Betul Allah kata apa dia? Bukan kata bumi sahaja. Wa fi anfusikum. Dan juga dalam diri kamu tu sendiri pun ada apa? Kebesaran Allah. Tengok badan kita ni, kita nampak luas sebab ditutup dengan apa? Kulit ini yang telah membalut kita. Tengok sistem yang ada dalam badan kita macam mana hebat dia. Kita makan makanan yang mana kalau kita terbalikkan kepala kita ke bawah, kaki ke atas, tetap makanan tu boleh bergerak melalui esophagus kita tu. Kita kata kerongkong lah. Dan jangan kata dalam badan ini, lidah dan gigi ni pun dah cukup ajaib dah. Hebat dah kejadian dia. Sebab tu Allah cela bagi orang yang dia nampak semua tu, tapi dia tak nampak juga Allah. Benda-benda kita akan sentuh mulai minggu depan. Tengok ayat selepas ini apa dia? Ayat 70, surah 78 selepas ini cerita tentang apa? Tentang bumi, kata Allah. Allah kata apa dia? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi ini sebagai hamparan? Jadi kenapa Allah cerita tentang kauniyah, cerita tentang khalq, tentang ciptaan-ciptaan dia, supaya manusia sedar betapa mereka tu sebenarnya kerdil. Yang Allah cipta ni hebat. Tapi kalau manusia tidak mahu juga berfikir tentangnya, tengok surah 12 ayat 105. Adakah kita termasuk di kalangan orang-orang yang berpaling? Surah 12 ayat 105. Muka surat 248. Muka surat 248.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan betapa banyaknya daripada ayat. Apa maksud ayat tadi? Tanda. Ayat ada berapa jenis? Dua. Yang pertama berbentuk bacaan. Itu ayat apa namanya? Quran lah. Quraniyah, Quran. Tapi ada juga ayat yang disuruh untuk kita lihat, bacanya dengan menghayati dan menjiwai kehebatan penciptanya. Itu ayat-ayat apa? Kauniyah. Betapa banyaknya daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang kita boleh dapat pada apa dia? As-samawati wal ard. Petala langit dan bumi. Lebih-lebih lagi pada zaman sekarang ini, lebih mudah untuk kita tahu dan faham kerana apa? Setiap benda yang ada di langit dan bumi itu telah dibahagi-bahagikan atau telah kita kata apa ya? Telah diberikan nama-nama ilmu dia. Ingat tak kita tadabbur dulu dalam surah As-Sajdah? Kalau cerita tentang bumi, apa ilmu tentang bumi yang ada? Oh, macam-macam. Geologi ada. Apa lagi? Biologi pun ada.